Baik, sedang penonton semua, sama-sama kita kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Biasa kita sebut kembali kepada Al-Quran. Jom kembali Al-Quran Sunnah. Tapi tak faham pun Quran Sunnah apa dia. Mudah-mudahan, moga-moga majlis ilmu kita ini kita dapat faham Quran kepada Sunnah. Datang seruan kembali kepada Al-Quran As-Sunnah, sama-sama sebab kita tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran kali inilah kitab yang sempurna, daripada hurufnya tidak bercanggah antara satu sama lain, saling sokong menyokong, saling kuat mengkuat, saling jelas memperjelaskan. Begini sempurna Al-Quran. Kalau sempurna begini, sudah pastilah ia datang daripada yang zat yang maha sempurna, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi mari sama-sama kita perhatikan kepada sinopsis pada hari ini, iaitu pada ayat 163 hingga ayat 166 kita akan berbincang melihat kesatuan dan kesamaan wahyu para rasul serta hikmah diutusnya para rasul. Penting untuk kita faham tentang perkara ini. Rasul-rasul yang ada bukan berbeza. Yang pertama, pada ayat 167 hingga ayat 169, kesesatan orang kafir dan balasan kepada mereka, apa yang berlaku kepada orang-orang yang kufur, tidak mahu mengambil panduan daripada Al-Quran, dan seruan kepada seluruh manusia. Ya, kalau sebelum ini bercakap tentang munafik, kepada orang kafir, orang beriman, ahli kitab, kali ini pada ayat 170 Allah menyeru kepada seluruh manusia untuk apa? Untuk beriman kepada Rasul. Jadi ini adalah kandungan daripada halaman yang ke-104. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di wa awhayna ila إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله
وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم Dan ini membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini. Mari sama-sama kita saksikan. Iaitu resolusi kita untuk kita ambil tindakan selepas ini, yakin kepada keseluruhan Rasul yang diutuskan, kerana Rasul ini adalah cikgu yang nak ajak kita ke arah kebaikan, ya, bukanlah terlampau jauh, ya, istilah ini. Rasul ini bawa hadiah daripada Allah. Rasul ini utusan, atau sekarang ni orang namakan postman, ustaz, ya. Postman bawa daripada package yang kalau katakan saya lah dapat package, memang seronok betul, ya. Itulah Rasul membawa package hadiah daripada Allah. Yang pertama. Yang kedua, sedar bahawa kita tidak mampu mengelak daripada balasan Allah sebagaimana dalam ayat 165, ya. Jadi lebih baiklah kita menggunakan kebijaksanaan Allah itu dengan beriman kepada Rasul, kepada kebenaran yang diberikan. Yang ketiga, jaga diri daripada kufur dan zalim kerana ia menutup pintu keampunan, ya. Kita sedang menutup pintu hidayah daripada Allah sehingga kan kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu taala. Allah la ilaha illallah. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, mari sama-sama kita saksikan, iaitu perkataan auha, mewahyukan ataupun diwahyukan, yang berulang sebanyak 78 kali di dalam Al-Quran yang kita baca daripada ayat 163. Dalam Al-Quran ini, wahyu ini mungkin, ya, dia digunakan untuk apa? Untuk lebah, ya. Lebah pun diberi wahyu, digunakan istilah wahyu. Ilham kepada ibu Nabi Musa pun digunakan perkataan wahyu, ya. Pada langit pun digunakan perkataan wahyu, tapi wahyu yang dimaksudkan di sini ialah wahyu yang disampaikan pada Rasul yang membawa kepada panduan, dan syukur kita dapat wahyu yang memimpin kita. Tanpa wahyu seperti agama Buddha, Zoroastrianism, Yahudi, Nasrani, awalnya dapat hidayah, tapi kerana wahyu tidak kekal, akhirnya hancur agama tersebut. Dan kita bersyukur kita ada wahyu. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Seperti biasa kita nak belajar ilmu tajwid. Pada hari ini kita belajar sambungan yang semalam, iaitu berkaitan dengan sifat huruf, iaitu sifat disebut sebagai sifat isti'la. Sifat isti'la. Okey. Apa maksud sifat isti'la ni? Isti'la dari sudut bahasa meninggi. Dari sudut istilah tajwidnya, sifat isti'la ni bermaksud bila kita menyebut hurufnya akan terangkat pangkal lidah ke langit-langit atas semasa menyebut hurufnya.
Dan huruf ini dia akan menjadi huruf yang disebut sebagai huruf yang tebal, huruf yang tafkhim kerana bersifat dengan isti'la. Contoh huruf-huruf isti'la ada berapa tu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang terhimpun dalam rangkaian kata khussa dartin kiz. Cuba sebut kat rumah tu. Khussa dartin kiz. Huruf ini tak hafal tak apa, tapi bila kita sebut huruf-huruf ini, dia bersifat meninggi. Bukan maksud tinggi tu suara kita jadi kuat, bukan suara kuat. Bukan maksud suara slow kuat, tidak. Suara kita ini akan menghala ke lelangit atas. Yatasa'adu fi al-hanakil a'la. Suara kita tu. Contoh huruf, saya ambil satu huruf. Ayat kita yang baca tadi. Wasaddun an sabilillah. Sa. Wasaddun an sabilillah. Wasaddun. Yang kita baca tadi pada ayat yang keberapa tadi? Wasaddun an sabilillah. Okey, mana huruf sa itu kita tak boleh baca wasad, tak boleh baca wasaddun, tak boleh wasad, mesti kena baca wasaddun an sabilillah. Pada ayat yang ke 167. Cuba kita lihat. Innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillah wasa tak boleh sebut sa. Kalau sa, huruf tu bersifat dengan mendatar, nipis. Adapun sifat istilah ni sa. Pangkal lidah kita terangkat. Dia daripada dalam, bukan daripada mulut. Ramai juga yang menyebut bila sebut sa dia sebut so dengan mulut. Yang menjadi istilah sifat yang tinggi tu bukan mulut. Ia berkaitan dengan pangkal lidah kita terangkat. Sa. Suara kita tak keluar daripada mulut kita. Suara kita menghala ke atas. Sa. Dia bukan waso tu tak jadi. Dia wasaddun sa dalam. Macam kita kata bahasa Melayu, kalau kita sebut orang, tu mulut. Dia kat dalam. Kat situ beza dia. Wasa. Dan beberapa contoh tadi, khalidina fiha, kha. Tengok, bukan ho di dalam. Kha. Kenapa bunyi itu? Kerana pangkal lidah kita itu dia terangkat, menyebabkan suara kita menghala ke atas. Khalidi, bukan kha. Ada yang sebut khalidi pada ayat yang ke-169 tu. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Illa tariqa. Satu. Kemudian jahannam khalidi. Illa tariqa jahannam khalidi. Bukan jahannam khalidi. Sebab orang Arab pun Ustaz, dalam percakapan harian dia pun, dia bukan ikut 100% bahasa fusahah Al-Quran. Kadang-kadang dia terpengaruh dengan logat masing-masing. Saya pernah pergi ke kedai nak beli cuka. Kita pun cakap dengan bahasa tajwid lah. Kan? Pergi kedai ada khol. Andaka khol, kita sebut tajwid khol. Dia pun dia buat macam tak tahu. Kita khol lah, kita tekan lah kita. Dan sekali dia sebut apa? Khal. Aduh, maknanya huruf kha itu dalam cakap tak apalah, nak cakap khal pun. Tapi bila baca Quran tak boleh khalidi, tak boleh khalidina fiha. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.